Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi bidawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim, amma ba'du. InsyaAllah pada malam ini, malam yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada malam Jumaat ini, kita menyambung perbahasan ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langkah-langkah untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selepas daripada solat maghrib tadi, kita dapat beramal sebagaimana yang menjadi tradisi untuk kita beramal lebih banyak lagi pada malam Jumaat. Ada yang membaca surah Al-Kahfi, ada yang membaca surah Yasin, ada yang membaca ratib Al-Atas, ada yang membaca ratib Hadad, ada yang menghidupkan dengan majlis-majlis salawat. Maka kita sama-samalah mengambil kesempatan itu. Maka pada malam Jumaat ini kita lewatkan sedikit, iaitu selepas daripada Isyak pukul 9, hanya setengah jam saja, tidak lama, sampai 9.30, kemudian kita akan berhenti. Baik. Baginda Nabi SAW sangat mengambil berat akan umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu, dan amat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan ketulusan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kerana adanya lafaz harisun, begitu kasih. Baginda berharap manusia selamat dalam kehidupan dan beriman dengan risalahnya. Itu yang diharapkan, beriman dengan Allah dan mengikut jalan yang telah dibawanya. Baginda bersedia memikul kepayahan dan penderitaan dalam tugas dakwah. Rasulullah SAW berdakwah tanpa mengira waktu. Malah pernah juga baginda Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada golongan-golongan jin, bukan sekadar pada manusia, tetapi pada golongan jin, di mana kisahnya Rasulullah SAW pergi ke satu bukit untuk berdakwah kepada jin setelah beberapa ekor jin itu mendengar bacaan ayat Al-Quran daripada Rasulullah SAW. Lalu jin tadi itu balik ke kampungnya, balik ke kampung halaman itu, menceritakan tentang keindahan kalamullah yang didengarnya. Itu di Mekah ada masjid jin tu. Lalu apabila Rasulullah SAW nak pergi berdakwah dengan kumpulan jin ini, tidak ada seorang sahabat pun yang ikut kecuali Sayyidina Ibnu Mas'ud. Dia mengikut Rasulullah SAW.
Sampai di tempat jin itu Rasulullah membuat satu lingkaran, satu garisan, lingkaran. Dan berpesan kepada Ibnu Mas'ud, jangan kau keluar daripada garisan ini kerana ditakuti akan diterkam oleh mereka-mereka yang jahat dari kalangan jin tadi tu. Jadi jangan keluar. Itu bahaya. Jadi Rasulullah buat garisan, meninggalkan Ibnu Mas'ud, dan Rasulullah SAW pun masuk ke kawasan jin itu. Maka dilihat oleh Ibnu Mas'ud seumpama gumpalan awan yang datang jin itu, begitu ramai dia datang. Mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, sampaikan Ibnu Mas'ud tidak dapat melihat Rasulullah. Tidak dapat melihat Rasulullah dan tidak lagi mendengar suara Rasulullah. Yang menyebabkan Ibnu Mas'ud dia nak pergi kepada Rasulullah, tapi teringat pesan Rasulullah jangan melintasi garisan tersebut. Nak patah balik, nak bagi tahu pada sahabat lain tentang keadaan Rasulullah. Takut-takut diapa-apakan oleh jin itu. Maka dia mendengar tongkat Rasulullah SAW yang sedang mengetuk, menyuruh jin tersebut duduk diam. Lalu tak jadilah Ibnu Mas'ud keluar. Itu payahnya Rasulullah SAW berdakwah dengan begitu tulus ikhlas, walaupun dalam keadaan bahaya sekalipun. Allah Rabbi. Baginda akan gembira jika umat bergembira dan akan menderita jika mereka menderita. Kesusahan yang ditanggung oleh umatnya menyebabkan Rasulullah SAW juga berasa sedih. Tetapi kalau umatnya mendapat kegembiraan, itu akan menggembirakan Sayyidina Rasulullah SAW. Cinta Nabi SAW bukan hanya untuk orang beriman, malahan termasuk juga orang yang tidak beriman, hatta musuhnya. Musuh juga dicintai oleh baginda Nabi SAW. Ada sifat rahmat itu di dalam hati, benak hati ini terlalu mendalam. Apa yang dimahukan oleh baginda Nabi SAW ialah kebahagiaan hidup seluruh manusia di dunia dan keselamatan mereka di akhirat kelak. Maka dengan itulah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW berjaya. Walaupun umurnya hanya 63 tahun, berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tapi mempunyai umat yang begitu ramai. Kerana kesan dakwahnya itu dengan kasih sayang, dengan mahabbah, dengan cinta. Baginda Nabi SAW akan merasa bersalah dan seolah-olah akan membinasakan dirinya ketika kaumnya menolak ajaran Islam yang dibawa, kerana baginda tahu bahawa menolaknya bermakna menolak petunjuk daripada Allah SWT. Dia tak nak umatnya binasa, dia tak nak umatnya dalam keadaan kekufuran ataupun kesesatan. Dia nak bawa jalan petunjuk ke jalan Allah. Dan kesudahannya nanti adalah bagi mereka yang mengingkari ajaran daripada Rasulullah, kerisauan Nabi itu takut umatnya itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan baginda Nabi SAW tidak redha. Tidak redha seorang pun umatnya dimasukkan ke dalam api neraka, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, la yarda Muhammadun wa ahadun min ummati finnar. Nabi Muhammad SAW tidak redha seorang pun umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang kafir yang sekarang ada ini, mereka juga umat baginda Nabi SAW. Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kerisauan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
Tadi siapa yang baca surah Kahfi tahulah surah ni. Maka janganlah kamu membinasakan dirimu kerana berduka cita terhadap perbuatan mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Jangan duka cita. Allah tegur kepada Rasulullah SAW. Allah bagi tahu kepada Rasulullah, jangan kamu berduka cita kalau mereka itu menolak ajakanmu, menolak dakwahmu. Begitu juga dalam firman-firman yang lain, Allah turunkan untuk menenangkan, mententeramkan hati Habibullah, kekasih Allah, iaitu Sayyidina Rasulullah SAW. Seumpama di dalam surah Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Maka adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya oleh syaitan, lalu ia memandangnya baik? Fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Kerana sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Petunjuk hanya daripada Allah, hidayah hanya milik Allah. Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Maka janganlah kamu membinasakan dirimu kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau orang menolak, itu bukannya tugas kita. Tugas kita itu menyampaikan. Tidak semestinya yang disampaikan itu akan diterima oleh orang ramai dan sebagainya. Kerana baginda Nabi SAW juga menyampaikan risalah, menyampaikan petunjuk, menyampaikan Al-Quran yang benar ini pun ditolak oleh sebahagian daripada kaumnya. Ditolak. Begitu juga di dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Bukanlah kewajipanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa jua harta yang halal yang dibelanjakan, maka pahalanya adalah untukmu sendiri. Dan tidaklah kamu dermakan sesuatu melainkan kerana mencari keredaan Allah. Dan apa yang kamu dermakan daripada harta yang halal akan disempurnakan pahalanya kepada kamu dan kamu tidak diinaya. Jadi apa saja memang yang perbuatan kita itu adalah tujuan kita mencari redha Allah. Redha Allah ini yang begitu tinggi yang kita nak. Apa guna kalau Allah kurniakan kepada kita tetapi dia tidak redha dengan pemberiannya. Yang kita harapkan apa saja perbuatan kita, baik dengan sembahyangnya, baik dengan puasanya, baik dengan infaknya, baik dengan menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, hanya mencari redha Allah, agar Allah redha di atas apa yang kita lakukan.
Ini yang kita harapkan. Maka Allah SWT menenangkan hati baginda Nabi SAW bukannya menjadi kewajipan bagi engkau untuk memberikan kepada mereka itu petunjuk. Kewajipan baginda Nabi SAW menyampaikan saja. Bukannya satu kewajipan apabila disampaikan mesti diterima. Itu bukan satu kewajipan. Begitu juga sebagai seorang pendakwah, begitu juga. Kerana pendakwah hanya menyampaikan saja. Diterima atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Yang penting, kita telah sampaikan firman Allah, hadis baginda Nabi SAW dan sebagainya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menenangkan hati baginda Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'alal rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada kewajipan Rasulullah selain menyampaikan perintah Allah sahaja. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kerana semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW suka melihat umatnya yang ramai. Di antara umat Nabi yang paling ramai adalah umat baginda Nabi SAW. Melebihi Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul yang terdahulu. Sebagaimana kita tahu kan Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah selama 950 tahun tetapi yang mengikut jalannya 80 orang saja. Sedangkan baginda Nabi SAW berdakwah hanya 23 tahun. Bagaimana dia mengikut jalannya begitu ramai? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaksuru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat faqultu, dia iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala berkata, aku berkata, ya Rasulullah araka taqsiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau banyak membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa iza ra'aituha aqsartu min qawli. Aku memberitahuku, Allah memberitahuku, kata Rasulullah, sesungguhnya aku akan melihat tanda pada umatku. Maka apabila aku melihat mereka, aku banyak membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Tengok, Allah bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak tengok tanda umat Rasulullah. Itu dia. Lalu itu bacaan yang memuji kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ra'aituha iza jaa nasrullahi wal fath. Maka sesungguhnya
Aku melihat mereka apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau, wahai Muhammad, berjaya menguasai negeri Mekah. Allah kurniakan kejayaan setelah Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah Mukarramah, tempat kelahiran Rasulullah, tinggalkan kampung halaman, tetapi akhirnya balik semula ke kampung halaman dengan satu kemenangan. Allah bagi kemenangan. Iza jaa nasrullahi wal fath. Fathul Mekah. Pembukaan kota Mekah, fath. Inna fatahna lakathan mubina. Inna fatahna, surah Fath ada yang kita sering kali baca. Itu juga di antaranya pembukaan kota Mekah, yang mana Allah SWT bagi kemenangan kepada kekasihnya Rasulullah SAW, sehingga kan dapat buka kota Mekah itu balik. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira Allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar wa yutim ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sesungguhnya telah datang kepada sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan akan datang, iaitu pembukaan kota Mekah. Allah kurniakan kepada Nabi SAW, iza jaa nasrullahi wal fath. Fathul Mekah. Fathul Mekah itu pembukaan kota Mekah. Dapat buka, menguasai kota Mekah ketika pembukaan kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ra'aitan nasi yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala beramai-ramai. Maka ramailah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minan nas sajidin. Minan nas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah daripada orang yang sujud. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ternyata bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana Allah SWT bagi kegembiraan kepada Rasulullah dengan umatnya ramai dan dapat buka Fathul Mekah. Nabi SAW ingat kepada umatnya walaupun ketika hampir wafat. Ketika Jibril AS duduk di sisi kepala baginda, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Jibril, ini adalah perpisahan dengan dunia. Maka berilah berita gembira yang diberikan kepadaku di sisi Allah SWT. Sampaikanlah, sebab aku nak berpisah dengan dunia ni, wahai Jibril. Lalu Jibril AS menjawab, aku sampaikan berita gembira kepadamu, wahai kekasih Allah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan pintu-pintu syurga yang telah dibuka dan para malaikat telah berbaris-baris menunggu dan menyambut rohmu dengan penuh kemuliaan, wahai Muhammad. Jibril AS beritahu kepada Rasulullah SAW, pintu syurga sekarang ni sedang dibuka. Malaikat semua berbaris menunggu roh kamu saja. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, segala puji adalah kepada Tuhanku. Berilah berita gembira kepadaku, wahai Jibril. Itu tidak menggembirakan Rasulullah. Dia nak yang lebih gembira lagi. Lalu Jibril AS menjawab, aku sampaikan berita gembira kepadamu bahawa pintu-pintu syurga telah dibuka. Sungai-sungainya telah mengalir. Pokok-pokok telah melambai-lambai. Bidadari-bidadarinya telah berhias menyambut rohmu, wahai Muhammad. Allah, seronok. Semua menunggu kedatangan baginda Nabi SAW, penduduk langit, bidadari semua.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, segala puji adalah kepada Tuhanku, berilah berita gembira kepadaku wahai Jibril. Rasulullah bukan untuk dirinya, kerana yang disampaikan oleh Jibril AS itu semua untuk diri pribadinya. Lalu Jibril AS menjawab, engkau adalah orang yang pertama mempunyai syafaat dan yang pertama akan memberi syafaat pada hari kiamat. Lalu Rasulullah memuji kepada Allah dan Jibril berkata, tentang apa lagi yang engkau tanya kepadaku? Apa lagi yang kau nak? Dah macam-macam dah. Pintu syurga dah dibuka. Malaikat berbaris menunggu kamu. Sungai-sungai dah mengalir dah. Pokok-pokok dah melambai-lambai dah panggil. Bidadari dah tunggu dah engkau. Dan engkau pula dapat satu maqam yang begitu tinggi, orang yang pertama memberi syafaat dan yang pertama akan memberi syafaat pada hari kiamat. Orang pertama yang ada syafaat. Maka baginda Nabi SAW pun menjawab kepada Jibril AS, as'aluka an ghammi wa hammi. Aku bertanya tentang kerisauan dan kemahuanku tentang siapakah pembaca Al-Quran, man liqura'il Qur'ani min ba'di, selepas kewafatanku. Ada tak orang baca Al-Quran nanti lepas kewafatan aku nanti? Ini yang dirisaukan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Rasulullah juga amat risau. Man lisaumi syahri Ramadhan min ba'di, tentang siapakah yang berpuasa Ramadan selepas kewafatanku. Man lihaji baitillahi harami min ba'di, tentang siapakah yang menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram selepas kewafatanku. Man li ummatil masaffatu min ba'di. Allah, tentang siapakah umatku yang beriman selepas kewafatanku. Tetap juga Rasulullah memikirkan tentang umatnya. Lalu Jibril alaihissalam menjawab, absyir ya Habiballah, bergembiralah wahai kekasih Allah, fa inna Allah azza wa jalla yaqulu qad haramtul jannata ala jami'il anbiya'i wal amami hatta tadkhuluha anta wa ummatuka ya Muhammad. Bergembiralah wahai kekasih Allah, kata Jibril, sesungguhnya Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku haramkan syurga kepada semua Nabi dan umat terdahulu, sehinggalah ia dimasuki olehmu dan umatmu wahai Muhammad. Allahu Rabbi. Walaupun kita ni umat akhir zaman, yang terakhir kita, yang dahulu ialah umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Musa. Tetapi kita yang akan masuk syurga dulu daripada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Kerana apa? Kerana kita menjadi umatnya Sayyidina Rasulullah SAW. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, sekarang al-ana taban nafsi, sekarang barulah tenang jiwaku wahai malaikat maut. Idzana ya malikal maut, fantahi ila ma amirta. Ambillah nyawa aku ni sebagaimana engkau diperintahkan mengambilnya, kerana umatnya mendapat kebahagiaan di akhiratnya. Maka inilah yang menunjukkan betapa kasihnya baginda Nabi SAW kepada umatnya, sehingga
hampir kepada kewafatan, yang difikirkan tentang umatnya. Difikirkan tentang umatnya, apakah ada lagi umatnya yang akan membaca Al-Quran selepas kewafatannya? Apakah ada lagi umatnya yang berpuasa pada bulan Ramadan selepas kewafatannya? Apakah ada lagi umatnya yang mengerjakan haji di Baitullah? Yang difikirkan tentang umatnya. Dan kegembiraan itu apabila Jibril alaihissalam mengatakan fa inna Allah azza wa jalla yaqulu qad haramtul jannata ala jami'il anbiya'i wal umami hatta tadkhulaha anta wa ammatuka ya Muhammad. Allah kata, aku haramkan syurga kepada semua Nabi dan umat terdahulu, sehinggalah ia dimasuki olehmu dan umatmu, wahai Muhammad. Allah. Barulah Rasulullah tenang hatinya untuk pergi menghadap Rabbul Jalil dan memerintahkan kepada malaikat maut, ambillah nyawa aku, sekarang baru aku tenang. Itulah peranannya baginda Nabi SAW, yang begitu mengambil berat tentang umatnya, yang begitu kasih terhadap umatnya, yang tidak ada siapa pun yang dapat menandingi kasihnya Sayyidina Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka dengan itulah tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita hanya setengah jam sampai 9:30. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita kongsikan pada malam ini, malam yang penuh berbahagia, perbanyakkan berdoa pada malam ni, kerana malam ini malam Jumaat, iaitu di antara malam yang mustajab doa. Dan kita doakan juga untuk umat Sayyidina Rasulullah SAW keseluruhannya, sama ada dia daripada guru-guru kita, ibu dan ayah kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita, semuanya umat baginda Nabi SAW, kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka, merahmati mereka, menutup aib mereka dan memberi kecukupan dan sebagainya kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslihi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afina ummati sayyidina Muhammad. Allahumma fas ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau rahmatilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tutuplah keaiban yang ada, kekurangan yang ada terhadap umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berikan kecukupan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbaikilah urusan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kesihatan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebarang bala bencana, wabak, penyakit dan berbagai-bagai penderitaan yang ditanggung oleh umat-umat terdahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ya abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.